الفتون. الزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدره فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الظنون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موكب قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول موكب قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المبين.
بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير. صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا ملاك بالوصول. لا يكثر همك ما قدر يكون. 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 طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. قال الإمام القطب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المعاونة مظاهر المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: واحذر كل الحذر من المعاملة بالربا فإنه من الكبائر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. Berhati-hati kamu daripada bermuamalah dengan riba. Sesungguhnya riba bahagian daripada dosa-dosa besar. Allah berfirman, maksudnya, wahai sekalian orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa daripada riba. Jika kamu mengaku diri kamu beriman, bila kamu enggan melakukannya, maka beritahukan akan peperangan daripada Allah dan juga Rasul-Nya.
Dan sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat kepada orang yang makan riba atau yang memberi makan riba, yang menulis dan yang bersaksi. Wa jumlatul qawli fil riba, dan kesimpulan daripada pembahasan tentang riba, annahu yahrumu bai'an naqdi bimithlihi, dilarang menjual barangan naqd, yakni emas dengan emas, perak dengan perak. Atau mat'um bimithlihi, menjual makanan jenisnya sama, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Kal hinta bil hinta, illa mithlan bimithlin yadan biyadin, melainkan jualan itu sama dan juga jualan itu serah terima di tempat. Fa in ikhtalafa an-naw'u kadh-dhahabi bil fiddati wat tamri bil hinta jazat tafadul. Tapi bila jual beli itu berbeza jenisnya, seperti emas dengan perak atau sebaliknya, jual beli korma dengan gandum atau sebaliknya, maka bolehlah lebih timbangannya satu daripada yang lain. Wa wajabat taqabudu fil hal, akan tetapi wajib serah terima di majlis, yakni saat itu juga. Wala riba fi bai'il hayawani bil hayawan wa thawb bil thawb wal mat'um bil naqdi, dan tidak dihukum riba jual beli binatang dengan binatang, pakaian dengan pakaian, atau jual beli makanan dengan emas atau perak. Fil hadis dinyatakan macam-macamnya riba ini ada 70 saya ingat. Jenis-jenisnya riba. Paling rendah daripada bahaya dan dosa riba seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. La ilaha illallah. Ini yang paling rendah nih. Daripada hinanya, kotornya perbuatan riba. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat, keadaan mereka umpama orang yang kena rasuk. Jadi ada gambaran tersendiri orang yang di dunia ini bermuamalah dengan riba, di akhirat nanti akan dilihat mereka macam kena rasuk. Sehingga kalau orang lain nampak ada orang macam kena rasuk, orang pun dah akan mengetahui, oh, ini orang yang dulu di dunia bermuamalah dengan riba. Jadi ada tanda-tanda khusus kepada mereka yang berada di dunia berbuat satu perbuatan, akan ada gambaran tersendiri nanti di akhirat. Bukankah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat ada orang yang menghantukkan kepalanya, memecahkan kepalanya dengan batu, lalu kembali seperti sedia kala. Kemudian Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah orang yang dia di dunia berat untuk sholat. Kemudian Nabi nampak ada orang yang bibirnya itu dipotong dengan pemotong kuku daripada api neraka. Kemudian ditanya, siapa mereka wahai Jibril? Dikatakan kalau mereka itu adalah orang-orang yang membawa fitnah, yakni ulama pembawa fitnah. Faham tom? Nabi melihat ada orang yang dihidangkan daging yang sedap,
dan daging yang busuk, dia makan daging yang busuk. Ditanya siapa itu wahai Jibril? Dia adalah orang yang berzina sementara dihalalkan untuk menikah, dia pilih untuk berzina. Wahakala gambaran orang-orang yang di dunia berbuat satu amalan, di akhirat nanti akan ada wujudnya sendiri. Nah, maka diingatkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba, jauhi sisa-sisa daripada riba. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan melaknat, yakni orang itu akan jauh daripada rahmatnya Allah. Siapa dia? Orang yang makan riba, orang yang menjadi sebab dia bermuamalah dengan riba, yang mencatat dan juga yang bersaksi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan untung, maka utang piutang itu adalah riba. Sebagian orang tak peduli. Menghutangkan kepada orang lain tapi meminta pulangan yang lebih. Ada orang datang, katanya saya perlu duit nak pinjam. Boleh, berapa nak pinjam? 1.000. Bila nak balikkan? Sebulan. Okey, sebulan bagi 1.200. Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mendatangkan untung namanya riba. Nak kata 1%, 2%, 0,5%. Walhasil keuntungan daripada hutang piutang adalah riba. Yang tidak boleh dalam bermuamalah riba ini seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, makanan pokok dengan makanan pokok. Bila berlebihan timbangannya satu daripada yang lain, gramnya satu dengan yang lain, maka akan dikatakan riba. Seperti seseorang pergi kedai emas, nak jual emas. Tak kira laki-laki ke perempuan pergi kedai emas. Lepas tu apa dia nak buat? Nak jual emas. Cincin ke, atau nak jual kalung ke, nak jual apa saja, gelang ke. Berapa gram nilainya emas tu? Emas tu lebih kurang ada 10 gram. Pergi kedai untuk nak jual emas. Emasnya dia ada 10 gram. Kata kedai emas kata, okey boleh. Tapi saya tukar dengan emas juga yang beratnya 8 gram. Dia punya berapa? 10 gram. Kedai emas akan berikan berapa? 8 gram. Riba. Kalau dia nak tukar perak dengan perak. Peraknya ada 10 gram. Nak tukar di kedai juga dengan 12 gram contohnya. Dia punya perak, yang dia punya cincin perak tu cincinnya bagus, kualiti peraknya. Kemudian nak tukar dengan kedai emas, di kedai emas pun ada perak tapi dia punya kualiti peraknya tak bagus macam dia punya. Okey, setuju. Kalau kau punya ada 10 gram beratnya perak, okey, kita bagi kepada 15 gram. Riba. Kan kualitinya beza. Bila jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan mithlan bimithlin, yadan biyadin. yakni mesti sama nilainya berapa gram, dan juga diserahkan di majlis. Tidak ada bagi hari ini esok baru dia pula bagi dia punya. Di majlis juga, di tempat tu juga kena serah terima, barulah jual beli itu akan menjadi sah. Tetapi sama juga dengan
jual beli beras. Beras biasa dengan beras mati. Of course tentunya kualitinya beza. Mungkin harga beras mati boleh 3 kali ganda berbandingkan beras biasa. Tapi selagi namanya beras dengan beras, maka bila ingin dijual barangan dengan barangan yang sama, mestilah sama nilai, sama kadar pertukaran berlaku di majelis. Kalau begitu, mana ada orang nak jualkan beras biasa dengan beras mati bila timbangannya sama? Bila tidak mahu jual beli barangan dengan barangan yang sama, maka dilakukan akad 2 kali akad. Yang pertama, jual barangan itu beras kepada si fulan yang akan membeli tadi dengan duit. Duit itulah digunakan untuk membeli beras biasa daripada orang yang sama. Zaid dengan Amr, masing-masing nak beli beras. Zaid perlu beras mati, Amr perlu beras biasa. Bila ingin ditukar beras dengan beras antara keduanya, Zaid dengan Amr, mesti kalau 1 kilogram beras mati ditukar dengan 1 gram beras biasa. Mesti sama. Beras mati ke, beras wangi ke, selagi namanya beras, mesti timbangannya sama. Bila harga sebenarnya berbeza, maka juallah beras mati tadi dengan duit dulu. Zaid nak jual beras mati kepada Amr. Amr beli beras mati itu dengan duit. Berapa harganya? 10 ringgit. Bayar 10 ringgit. Nanti 10 ringgit itu dibayarkan kepada Amr untuk membeli beras biasa. Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan. Tidak dijualkan sesama jenis antara beras dengan beras, melainkan sama kadar dan juga berlaku di majelis. Tak boleh Amr bagi, ambillah beras ini. Beras engkau bagi kepada aku besok. Tak boleh. Mesti di majelis. Yadan biyadin. Serah terima tangan kepada tangan. Nah, oleh hadza kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diperbolehkan menjual emas atau perak atau makanan pokok melainkan sama rata dan juga di majelis. Kalau berbeza jenis, silahkan jual mengikut kesukaan kamu. Contohnya, nak jual beras dengan kambing, silahkan. Nah, berapa dia punya kadar berasnya, berapa kambingnya terpulang. Ada beras nak jual berapa? 100 tan. Dengan berapa? Dengan 50 ekor kambing, silahkan. Dengan 200 kambing, silahkan. Karena beza. Paham tak? Atau nak jual beras dengan gandum, contohnya. Karena beza, silahkan perbezaan timbangan. Tak ada masalah. Nak jual beras dengan jagung, silahkan berbeza, tak ada masalah, karena lain jenis. Tapi bila sama jenis, hendaklah sama kadar, nilai dan juga berlaku jual beli itu di majelis. Walihada kata di sini jika fa in ikhtalafa an-naw'u, kalau jual beli itu tak sama jenisnya, seperti jual beli emas dengan perak. Saya ada emas, pergi kedai, nak tukar dengan perak. Berapa saya punya emas? Emas saya ada 10 gram. Nak tukar dengan perak. Kedai kata, okey, aku bagi emas kamu 10 gram ini kalau dengan perak harganya sama dengan 25 gram perak contohnya. Silahkan. Bukan kena sama ke? Karena jenisnya berbeza, maka boleh berbeza kadar dan nilai. Saya ada perak 100 gram perak, nak tukar kedai emas dengan 10 gram emas. Boleh, karena lain jenisnya. Atau korma dengan gandum, korma dengan beras. Kalau berbeza jenis, silahkan. 1 kilo korma dengan 2 kilo beras, silahkan.
1 kilo gandum dengan 2 kilo korma, silahkan. Tak sama timbangan, ya, tak apa. Apa sebab tak apa? Karena berbeza jenis. Dan tidak ada riba di dalam jual beli binatang. Nak jual lembu dengan kambing. 1 lembu sama dengan 10 kambing. 1 banding 10. Boleh ke? Boleh. Kenapa boleh? Karena tidak ada riba pada jual beli binatang dengan binatang. Atau pakaian dengan pakaian. Ataupun jual beli antara makanan dengan uang. Maka bolehlah berapapun harganya mengikut keridhaan antara penjual dengan pembeli. Nah, wa iyyaka wal ihtikar. Wa huwa an tashtariya ta'aman ta'dhumu al-haja ilaihi wa tadakhiruhu bi niyyatil ghala. Dan hati-hati kamu daripada perbuatan monopoli. Apakah itu ihtikar? Monopoli, membeli makanan lalu disimpan. Bila satu hari nanti harga makanan tu atau barangan tu mahal, barulah ia jual untuk mendatangkan untung yang lebih. Biasanya di pasar ni kan harga naik turun kan. Dia beli barang banyak dulu, lepas tu disimpan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar supaya harga makanan tu melonjak naik. Bila dah melonjak naik, baru dia jual untuk mendapatkan untung yang lebih. Ini perbuatan ihtikar, hukumnya haram. Karena ini zalim kepada orang. Wadzulmu zulumatun yawmal qiyamah. Perbuatan zalim itu akan membawa kegelapan dan kezaliman yang akan ditanggung nanti di hari kiamat. Wah, kita berhubungan dengan sesama manusia, apatah lagi dengan orang-orang muslim, adalah dasarnya jujur. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru tsalits al-inhimaku fi syahawatid dunya wat tabassut fi maldzuzatiha. Fa inda dzalika ya'surul wara'u wa yadhiqul halalu fa inna hadha sarafun wal halalu la yahtamilu saraf. Wa amma man gharaduhu min ad-dunya akhdhu qadri ad-darurah aw al-hajah fal wara'u muyassarun lahu. Nah. Perkara yang ketiga, yakni merujuk kepada bagaimana seseorang itu melihat, berpegang kepada konsep wara'. Katanya, perkara yang ketiga, bila seseorang itu rakus kepada keduniaan dan bermegah-megah dengan kenikmatan keduniaan, bagi orang seperti ini sukar untuk berpegang kepada wara'. Dan akan menjadi sempit kepadanya perkara-perkara yang halal. Dan ini adalah satu pembaziran. Dan sukar untuk bersifat wara' dalam perbuatan pembaziran. Artinya kalau orang itu dalam hidupnya hanya ingin selesa nikmat dalam kenikmatan keduniaan sahaja, maka sukar baginya untuk wara', karena kebiasaannya wara' adalah menyempitkan diri daripada kenikmatan keduniaan yang boleh membawa kepada perkara yang syubhah, apatah lagi yang haram. Akan tetapi bagi mereka yang kehidupan di dunia ini hanya memerlukan kepada kadar darurat sahaja daripada keperluannya, maka baginya mudah untuk bersifat wara'. La ilaha illallah. Qala Hujjatul Islam nafa'allahu bih. Wa idza qanita fis sanati bigamisin khashinin wa fil yawmi wal laylati biraghifaini min al khashkari lam ya'uzuka min al halal ma yakfik.
فإن الحلال كثير وليس عليك أن تتيقن باطن الأمور بل عليك أن تحترز من كل ما تعلمه حراما أو تظنه ظنا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال. انتهى. Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali mengatakan, kalau kamu merasa cukup di dalam setahun untuk hanya sekedar berpakaian-pakaian yang kasar, atau merasa cukup dalam satu hari 24 jam hanya dengan 2 keping roti, yakni hari-hari makan roti saja, itu kita dah merasa merasa cukup dan merasa seronok, merasa puas hati dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu akan mencukupkan kamu daripada sedikit walaupun yang halal. Walaupun yang halal itu banyak, tapi karena dia merasa cukup dengan yang sedikit, dia tak perlu kepada banyak perkara yang halal karena yang sedikit itu pun sudah memadai. Dalam hal ini tidaklah perlu kamu untuk mengkaji kepada hal-hal yang dalam daripada makanan yang kamu tengok kalau itu secara zahirnya halal, maka tak perlu kamu mencari dalamannya adakah halal ataupun tidak daripada sumber hartanya. Wa idza haka fi nafsika syai'un, tetapi bila berlaku dalam hati dan perasaan kamu sesuatu yang tak kena terhadap makanan yang dihidangkan kepada kamu sumbernya halal ataupun tidak, maka faminal wara'i ijtinabuhu, hendaklah daripada sifat wara' kamu menghindarkan daripada makanan tersebut karena ragu-ragu. Wa in ahallahu zahirul ilmi, walaupun segi zahirnya adalah halal tapi ragu-ragu. Seperti dihidangkan makanan, makanan itu mungkin makanannya halal, mungkin makanannya jelas halal, tapi sumber orang itu sumbernya tidak jelas. Maka dalam hal ini, kalau ragu-ragu, janganlah mengambil daripada makanan tersebut. Fa innal itsma ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Karena dosa itu apa yang meragukan kepada diri kamu dan di dalam hati kamu tidak yakin, maka hendaklah meninggalkan apa yang diragui oleh hati kamu. Wa in aftakal muftun kama qala sallallahu alaihi wasallam, وهذا خاص بمن له قلب مستنير وفي جانب الكف دون الأخذ. Seperti dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-ithmu, dosa itu apa yang ada di dalam hati ini bila mana tak kena kepada sesuatu. Yani kalau hati ini ragu-ragu kepada sesuatu, mungkin sesuatu itu ada benda yang tak boleh kita menggunakannya. Wala tahsab annal wara'a khasun bil mat'umi wal malbus. Kamu jangan hanya memahami bahwa sifat wara' ini hanya kepada makanan dan pakaian saja. Bal huwa amun fi jamil umur, tapi ianya adalah merangkumi kepada segala perkara. Walakin yanbaghi laka idza kana fi yadika halalun wa ahalla minhu aw halalun wa shubha an tuqaddima al mat'um bima kana ahallu wa atyab. Tapi dalam segala hal perlulah kamu untuk bersifat wara'. Bila akan tetapi hendaklah apa yang ada di tanganmu kamu itu yang jelas halalnya, hendaklah kamu boleh menggunakannya. Dan bila mana ada halal bercampur dengan sesuatu yang diragui, maka hendaklah kamu meninggalkannya. Fa innal madar kulluhu 'alal ghada. Yang menjadi tolak ukur dalam perjalanan hidup kamu ini dalam beramal bergantung kepada pemakanan. Walit-tu'mati minal halali atharun kabir fi tanwiril qalbi wa nasyatil jawarih lil ibadah. Sesungguhnya di dalam makan makanan yang halal akan membawa kesan yang dalam di dalam penyinaran hati dan juga semangat untuk beribadah. Yani yang makan makanan yang halal, hatinya bersinar, tubuh badannya semangat untuk beribadah. Waqad qala sebaliknya pun sama, bila makanan yang haram hatinya menjadi gelap dan amal perbuatannya lebih cenderung kepada maksiat wal iyad billah. Qala ba'd as-salaf kull ma syi'ta famithlahu ta'mal. Sebagian salaf mengatakan, makan apa saja kamu ingin makan, sesungguhnya dengan apa yang kamu makan, dengan itu kamu beramal.
Bila makanannya baik, amalnya baik. Bila sumber makanannya tak baik, perbuatannya pun juga tak baik. Wal'iyadzubillah. Qala Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Atib mat'amak wa ma'alaika. Alla taqumul lail wa la tasumun nahar. Ya Allah. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, kamu cukup saja makan makanan yang halal, yang baik, walaupun kamu tak bangun malam dan tak berpuasa sunnah. Yakni memfokuskan ibadah yang tertinggi sekali dalam kehidupan keseharian adalah berpunca daripada makanan yang halal. Yakni orang yang makan makanan yang haram, kalaupun dia bangun malam, kalaupun dia puasa sunnah, tidak lebih baik daripada orang yang makan makanan yang halal, walaupun tak bangun malam dan tak berpuasa sunnah. Fa'alam dhalik, ketahuilah demikian itu, wabillahi taufiq. Ini pembahasan Imam Abdullah bin Al-Haddad berkenaan dengan halal dan haram, dan juga perkara yang syubhah, yang dibahaskan dengan berkonsepkan wara' kepada hal-hal yang syubhah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala rezeki yang kita dapat daripada sumber yang halal, yang bersih dan suci. Makanan yang masuk ke dalam tubuh badan pun juga halalan thayyiban, sehingga mudah kita beramal baik dan beramal taat. Amin. Allahumma amin. الفاتحة لسنهم شكرا رسول الله وأهل بيت وأصحابه وجزيرة ما تنزل عبد الله بن الحداد إن الله يرد رجالكم الجنة من فنهم أسرارا وأنوارا ولهم بركات من نفاتهم دادا في الدين والدنيا والآخرة على هذه المصالح شمال الآخرة والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ربنا تقبل منا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.